Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hore, 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 hore. Tahniah diucapkan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim kerana telah memenangi, bukan sekadar memenangi pilihan raya PRK KKB, tetapi kali ini berjaya memenangi hati rakyat. Jauh lebih besar daripada kemenangan kerusi Dewan Undangan Negeri PRK DUN, Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu. Bukan kemenangan kerusi itu yang penting, tetapi kemenangan atas jiwa dan hati para pejabat awam, itulah yang lebih penting. Akhirnya, penganalisis politik mengatakan anggota beruniform kembali menyokong kerajaan buat pertama kalinya. Wow, ini memang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bayangkan kehebatan kerajaan sekarang Anwar Ibrahim yang telah berjaya memancing semula, menambat semula, memenangi semula hati anggota beruniform. Kalau sebelum ini anggota beruniform ramai yang menyokong pembangkang Perikatan Nasional maupun berada di atas pagar, tetapi kali ini Anwar Ibrahim dilihat telah pun berjaya memenangi, memancing undi semula daripada mereka. Dan ini satu kegagalan yang sangat besar kepada Muhyiddin Yassin dan juga angkatan kempen beliau yang tak pernah gagal menggunakan tema yang sudah lapuk, yaitu tema agama dan juga tema kaum dan tema pecah belah. Hari ini terbukti kali pertama Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, berjaya memikat semula hati anggota beruniform. Saudara-saudara sekalian, bagi saya selain PH, keperluan UMNO untuk bersama-sama bekerja keras bukan sekadar untuk kemenangan Pang Syok Tau, tetapi demi mengembalikan keyakinan ahli UMNO dan orang Melayu bahawa parti itu masih relevan. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi, apabila bercerita kembali semula pilihan raya PRK ini, jelas menunjukkan sokongan bukan Melayu kepada calon perpaduan 95%, manakala orang Melayu sekitar 32%. Lebih menarik ialah apabila selesai dikira undi pos bagi para pengundi undi pos yang diketahui adalah anggota beruniform, kini diketahui Parti Pakatan Harapan telah berjaya merampas 592 undi berbanding Perikatan Nasional yang hanya dapat 156 undi. Dalam PRN 2023, Perikatan Nasional PN berjaya mendapat 530 undi daripada undi pos, dan PH pula dapat 146. Tetapi selepas PRK ini, baru-baru ini, Pakatan Harapan pula yang mendapat undi 596 dan Perikatan Nasional dapat 156, bertebaliklah pula. Bermakna hasutan perkauman tidak lagi berkesan kepada anggota beruniform di KKB. Ini satu signal yang baik, dan saya rasa dan saya harap usaha berterusan dengan gerakan ILID untuk membawa kembali anggota beruniform bersama kerajaan untuk memastikan usaha reform negara berjaya. Menambahkan nikmat kemenangan semalam apabila 3 kawasan majoriti Melayu berjaya dimenangi kerajaan perpaduan yang dulu dimiliki oleh Perikatan Nasional. Ia signal kejayaan UMNO bersama sokongan gerak kerja Pakatan Harapan berkempen di kawasan tersebut. Kita ucapkan tahniah. Saudara-saudara sekalian, PN berkempen seolah-olah mereka bertanding di Terengganu. Inilah kadang-kadang satu kesilapan besar yang tidak diperasan terlepas pandang oleh Perikatan Nasional. Mereka menyangka mereka bertanding seolah-olah seperti di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, dan di Perlis. Mereka lupa ia sedang bertanding di negeri Selangor. Masyarakat di KKB yang mana 48% bukan Melayu tidaklah sama seperti yang ada di Terengganu. Selain daripada itu, tindakan kesilapan Taqiyuddin Hasan mencerca Perdana Menteri ke-10 sendiri sebenarnya telah pun memakan diri sendiri. Pas dilihat membawa politik fitnah, mengaibkan dan pasti lari daripada ajaran Islam. Ini satu kesilapan paling besar apabila
Taqiyuddin Hasan sendiri begitu melakukan kesilapan apabila berlakunya keceluparan mencerca Perdana Menteri ke-10 dan sebenarnya itu telah pun memakan diri sendiri. Begitu juga tindakan serangan-serangan pemimpin pembangkang terhadap Perdana Menteri ke-10 sekarang, sedangkan ia bukanlah PRU. Mereka silap membezakan pilihan rakyat kecil dengan PRU. Pilihan rakyat kecil ini sepatutnya mereka menggunakan serangan terhadap Menteri Besar Selangor kerana ia adalah soal takbir urus negeri. Tetapi nampaknya mereka lari daripada kempen sebenar. Mereka memang buta tuli apabila mereka berkempen dalam konteks pilihan raya PRU, bukan PRK. Mereka tidak banyak bercakap tentang permasalahan setempat. Mereka tidak bercakap ramai banyak tentang rakyat Melayu yang ada di KKB, yang mana ianya perlu bercakap tentang permasalahan setempat. Jadi apa yang rakyat KKB dapat, apa manifesto yang mereka dapat, itulah yang gagal dipersembahkan dengan baik oleh Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, yang saya rasa dan saya yakin ialah bahawa PN kini panik. Ini kerana mereka sekarang faham bahawa kempen perkauman hanya laku di kawasan Melayu, iaitu pun Melayu luar bandar dan desa. Bagi kawasan yang semi-urban seperti di Selangor, Pahang, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, jualan mereka yang menggunakan kempen perkauman tidak akan laku, tidak akan dilayan dan sudah lapuk. PN gagal menghasut Melayu bandar atau atas faktor akademik. PN tahu jika mereka berterusan membawa agenda Melayu, mereka hanya mampu paling kuat pun menangi 73 kerusi parlimen. Jika selebihnya solid kepada kerajaan perpaduan, bermakna impian Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua tidak akan terjadi dan ianya hanya akan terkubur bersama dengan bayang-bayang hitam. Melihat politik Sabah dan Sarawak yang sekarang ini benci dengan perkauman, Perikatan Nasional sebenarnya terjerat diri sendiri. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa kerana politik Sabah dan Sarawak tidak mungkin akan dapat menyokong Perikatan Nasional sekiranya mereka terus bermain tema perkauman, tema pecah belah dan tema agama. Agenda perkauman dan agama tidak akan membawa PN untuk pergi lebih jauh kerana rakyat Sabah dan Sarawak 100% menolak ekstremisme perkauman. Pastinya pemimpin atau kerajaan negeri lebih selesa bersama PBN yang dilihat sangat toleransi antara kaum. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Parti Bersatu akan bubar? Adakah Parti Bersatu akan terkubur? Atau adakah Muhyiddin Yassin sendiri yang akan dipecat atau meletakkan jawatan? Ada banyak isu yang berlaku selepas PRK-KKB yang mana menyaksikan Perikatan Nasional mula tidak laku lagi di kalangan penyokong. Tindakan Perikatan Nasional menggunakan isu lapuk seperti 3R, isu lapuk seperti melibatkan tema agama dan tema kaum menyebabkan mereka kalah teruk. Bahkan yang paling menyedihkan ialah kini orang yang dulu seakan tidak lagi mau menyokong kerajaan, kini kembali menyokong kerajaan. Paling penting sekali, badan beruniform negara kembali ke bawah payung Anwar Ibrahim atau kerajaan. Mereka mula menyokong kerajaan kerana mereka lihat bahawa kerajaan kini memperdulikan, mempertimbangkan, bertanggungjawab, bahkan membela nasib mereka. Tahniah kepada badan beruniform kerana menyedari bahawa merugikan mereka untuk terus menyokong Perikatan Nasional Pembangkang yang tidak dapat menjamin memberikan apa-apa hanya dengan konsep dan tema angan-angan belaka yang mereka boleh jual. Nak jual pembangunan tiada, nak jual kejayaan pun tiada. Bahkan ada orang itu digelar sebagai Perdana Menteri paling gagal di Malaysia. Hari ini kita digemparkan pula dengan satu pendedahan. Bersatu ni nak sebenarnya selamatkan anak emas atau orang parti.
Pertanyaan ini memang luar biasa. Nak tanya kepada anda semua penyokong ke channel ini, penonton channel ini, apakah Bersatu nak selamatkan anak emas atau orang parti? Kekalahan Bersatu yang mewakili Perikatan Nasional PN pada PRK Kuala Kubu minggu lalu mungkin mengubah dinamik pemilihan parti itu susulan timbul desakan supaya syarat bertanding jawatan top 5 digugurkan. Peraturan Bersatu menetapkan hanya ahli majlis pimpinan tertinggi MPT selama 2 penggal layak bertanding jawatan presiden yang kini disandang Muhyiddin Yassin, Timbalan Ahmad Faizal Azumu dan Naib Radzijidin serta Ronald Kiandi. Seorang lagi penyandang jawatan naib presiden Muhammad Rafiq Naizomoden telah keluar parti pada Oktober 2022. Sumber Bersatu berkata, ketika ini timbul gesaan daripada akar umbi supaya syarat kelayakan bertanding 5 jawatan parti itu digugurkan atas alasan kelangsungan parti menjelang PRU 16. Kekalahan PRK Kuala Kubu Baharu memberi amaran pimpinan Bersatu perlu diperkuatkan pada pemilihan akan datang. Tetapi syarat sedia ada mungkin menghalang pemimpin tertentu yang mempunyai kemampuan menguatkan parti daripada bertanding. Difahamkan, cadangan itu akan dikemukakan pada mesyuarat MPT Bersatu dalam masa terdekat. MPT ada kuasa gugurkan syarat itu tanpa perlu ke mesyuarat agung luar biasa, katanya kepada FMT. Sambil mendedahkan perkara itu pernah dibangkitkan tetapi dihalang pemimpin berada dalam top 5. Sumber turut mendedahkan telah ada caturan perjalanan parti oleh segelintir pemimpin Bersatu yang dilabel anak emas. Selain susulan jawatan termasuk kedudukan Setiausaha Agung yang kini disandang Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dakwanya ada yang telah menjelajah ke seluruh negara untuk berkempen, membawa orang berada dalam senarai cai dengan meminta ahli mengundi pasukannya bagi pada pemilihan yang dijangka September ini. Difahamkan, Muhyiddin akan menang tanpa bertanding kerana tidak dicabar pada pemilihan itu, namun dijangka melepaskan jawatan selepas setahun untuk membolehkan peralihan kuasa kepada pemimpin baharu. Keadaan ini menyebabkan ada yang mengintai kedudukan pemangku presiden. Kuasanya cukup besar kerana boleh menentukan halat 7 parti termasuk siapa calon PRU 16, katanya. Sumber itu berkata ramai ahli tidak bersetuju jika pemilihan dicatur pemimpin tertentu sehingga melemahkan parti jika pertandingan tidak dibuka kepada semua. Kena buka kepada semua tanpa ada syarat supaya kita dapat pemimpin yang benar-benar orang parti untuk memimpin Bersatu pada masa depan. Sekarang ini pilihan terhad. Kalau syarat ini gugur, pasti ramai mahu bertanding jawatan timbalan presiden ke bawah. Mereka tak akan cabar Muhyiddin, katanya, yang mendedahkan antaranya yang berpotensi termasuk Hamzah. Dalam temu bual dengan FMT, beliau ada beritahu hanya menunggu lampu hijau Muhyiddin. Mungkin inilah maksudnya gugur kelayakan bertanding top 5 hanya untuk MPT 2 penggal. Pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu November lalu, Muhyiddin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti, tetapi kurang 24 jam mengubah pendirian selepas diyakinkan istrinya, Noraini Abdul Rahman, untuk tidak mengecewakan ahli yang memerlukannya. Bersatu dijangka mengadakan pemilihan MPT dan bahagian tahun ini selepas ditangguhkan selama 18 bulan sejak Mei 2023. Tumpuan pastinya terarah kepada kerusi presiden dan timbalannya yang akan membayangkan calon Perdana Menteri PN suatu ketika PRU seperti PRU 15 apabila Muhyiddin dicalonkan ke jawatan itu sesuai statusnya sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Jadi benarkah Bersatu nak selamatkan anak emas atau orang parti? Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas nih. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemenangan PH di KKB, thank you PAS. Watak seperti Hadi Awang dan Ahmad Fadli Sari selain isu dakwaan rasuah Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli
sebenarnya beri kesan kepada Perikatan Nasional. PRK Kuala Kubu baru saja selesai. Perikatan Nasional PN menunjukkan prestasi hebat kerana meraih 10,000 undi. Tetapi kecundang juga kepada 14,000 undi yang diperoleh oleh DAP dan Kerajaan Perpaduan. Walaupun kehadiran pengundi di sekitar julat yang rendah, namun DAP dan Gandingan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN telah menghasilkan keputusan yang membanggakan. Syabas kepada bekas pelajar sekolah vernakular Pang Sok Tau yang bertungkus lumus meredah panas dan hujan, berkempen dan bersuai kenal masyarakat setempat. Soalnya, kenapa Perikatan Nasional tewas? Saya akan memberi analisis saya sendiri. Jika ditanya saya pada hari berkempen, saya berasa DAP akan tewas sebab faktor pengundi Cina yang telah terpengaruh dengan tulisan serta kritikan masyarakat bukan Melayu yang tak sabar nak mendapat perubahan besar dalam sosioekonomi dan politik maruah yang telah dipunahkan BN selama 5-6 dekad. Saya kira pengundi Cina akan memberi protes melalui tidak menghadirkan diri dan dikatakan pengundi India pula akan membalas dendam. Apa yang mengubah pendirian kaum Cina dan India? Saya kira PH UMNO perlu berterima kasih kepada PAS terhadap 3 perkara. Pertama, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Sari telah mengungkit isu pendidikan vernakular Pang. PAS melalui Fadli seolah-olah mahu bermain isu perkauman, walaupun telah diamarankan bahawa isu 3R, Raja, Agama dan Kaum akan diambil tindakan keras. Apabila saya membaca tentang berita bagaimana Fadli memandai-mandai nak bawa isu perkauman, saya tersenyum lebar. Bagi saya, tindakan politik ini adalah tindakan paling bodoh dan bangang sekali. Tidakkah PAS tahu yang di kawasan penduduk Cina yang besar bahawa isu pendidikan Cina adalah isu yang dekat di hati kaum tersebut? Jelas Fadli seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, ke tanah juga rebah akhirnya. Thank you Fadli. Perkara kedua adalah Perikatan Nasional membawa ekstremis terbesar Malaysia Hadi Awang. Saya fikir beliau tidak hadir, tetapi beliau hadir juga untuk membawa naratif ekstremis DAP sebagai hantu kepada Melayu. Saya kira naratif ini masih laku sebab PN mendapat 10,000 undi kemungkinan besar daripada Melayu solid. Orang Melayu yang tak faham agama sendiri masih lagi terjajah dengan taktik jual ubat Ustaz Hadi ini. Seperti kata Allahyarham Ismail Kamus, kesian orang Melayu masih ditempurungkan dengan agama cetek dan terhad. Saya kira faktor Hadi yang memperkukuhkan undi stok orang Melayu telah menakutkan pengundi bukan Melayu untuk keluar berpusu-pusu bagi menolak politik agama sempit Hadi Awang. Thank you Hadi. Perkara ketiga adalah isu Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli dan anaknya yang sedang berdepan siasatan rasuah. Surat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan dakwaan rasuah berkaitan penipuan tuntutan sebanyak RM600,000. Dalam isu ini, maka orang Melayu perlu sedar bahawa parti politik akhirat PAS berakhir dengan kejijikan mereka sendiri. Dalam menghina orang bukan Islam sebagai kaki rasuah sebab tak dapat didikan agama, nampaknya PAS lagi terror dalam hal rasuah ini agaknya. Kemungkinan isu ini telah memberi nafas baru kepada pengundi tegar UMNO yang turun berkempen bersungguh-sungguh dengan orang hebat seperti Setiausaha Agungnya Ashraf Wajdi Dusuki. Alhamdulillah, hero kekemat iaitu Ketua Pemuda UMNO Dr. Amal Saleh tak nampak pun kelibatnya, dan ini memberi keyakinan pengundi bukan Melayu tentang kesungguhan UMNO untuk bekerjasama dengan PH melalui DAP. Perkara keempat, saya nampak ketegasan Kerajaan Perpaduan menentang isu 3R. Walaupun dikritik oleh penulis bukan Melayu dan Melayu liberal serta budak-budak politik dari muda, jelas Kerajaan Perpaduan dan Anwar Ibrahim mementingkan keamanan dan kesejahteraan semua rakyat
daripada isu freedom of speech, kebebasan bersuara. Apa guna freedom of speech jika naratif kebencian secara berleluasa bermaharajalela sehingga memusnahkan keharmonian dan ekonomi rakyat jelata? Jelas dalam Majlis Kesyukuran PH UMNO tanpa MCA si pembelot dan si penderhaka, kita semua perlu berterima kasih kepada PAS yang berjaya meyakinkan rakyat Malaysia bahawa parti mendukung perkauman dan ekstremisme agama tidak ada tempat di negara kita. Biarlah ekstremisme agama itu berkubu di pantai timur bersama kegersangan infrastruktur dan ketandusan idea progresif yang boleh memantapkan atau memanfaatkan semua kaum dan agama. Islam agama untuk berfikir, untuk orang berfikir, bukan untuk orang yang mengikut tanpa otak minda. InsyaAllah kita doakan agar Malaysia sentiasa dilindungi Allah dari ahli politik bertepingkan manusia warak, tetapi sebenarnya perakus harta benda rakyat miskin dan manusia sekalian. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT, dipetik daripada FMT, dan artikel ini ditulis oleh Tajuddin Rasdi, Profesor Tajuddin Rasli, seorang ilmuwan seni bina Islam dan pengulas veteran isu pendidikan, politik Islam serta bina bangsa. Saudara-saudara sekalian, apapun pendapat Anda, pandangan Anda tentang isu tentang kali ini, saya sangat tertarik dengan ulasan daripada Profesor Tajuddin Rasdi ini, bahawa ada kemungkinan, besar kemungkinan kemenangan PH di KKB berpunca daripada kesilapan PAS sendiri, bukan kerana orang lain. Jangan salahkan orang lain, semuanya adalah kerana salah daripada PAS sendiri. Terima kasih kepada Watak Hadi Awang, Ahmad Fadli Sari. Selain isu dakwaan rasuah Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli, kerana ini telah pun memenangkan calon Pakatan Harapan dan menyebabkan Perikatan Nasional terjerat, terkalah oleh diri sendiri. Tanpa mereka sedar, kempen-kempen mereka itulah yang telah pun membunuh kemenangan mereka sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Mahathir main bangsa lagi. Keputusan PRK, Pilihan Raya Kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru, menyaksikan wakil bukan Melayu dipilih bagi kerusi berkenan. Akhirnya Mahathir tampil memberikan komen kemenangan tersebut. Yang lucunya, Mahathir ini tak habis-habis memberikan komen walaupun dia sendiri kalah. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, keputusan itu menunjukkan pengundi Melayu kini lebih terbuka menerima wakil bukan Melayu di kawasan yang majoritinya adalah pengundi Melayu. Jadi apa salahnya? Itu soalan netizen. Apa salahnya Tun? Kata mereka. Di Kuala Kubu Bahru, orang Melayu menunjukkan mereka rela diwakili oleh bukan Melayu, kata Mahathir. Apa salahnya jika kita dapat Perdana Menteri bukan Melayu, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tun Mahathir tak habis-habis lagi. Ada orang kata Tun Mahathir patut rehatlah. Jangan lagi menyinggung sana-sini. Jangan lagi bercakap tentang isu bangsa dan sebagainya, kata mereka. Kerana yang akan lebih lama hidup lagi di dunia ini, kata mereka, bukan Tun, tapi generasi muda. Kalau berlaku ketidakstabilan politik, ketidakstabilan dalam negara, siapa yang akan menanggung dan membaikinya? Tun dah tua, kata mereka. Yang menanggungnya itu golongan muda, pemimpin-pemimpin sekarang. Apabila Tun mengamalkan politik pecah belah, ini tidak akan menguntungkan siapa-siapa tapi merugikan. Bahkan Tun mungkin silap-silap hari bulan, bahkan Tun tidak akan tahu pun apa kesan kepada politik pecah belah yang dibawa oleh Tun Mahathir Mohamad ini. Dan netizen juga berkata, apa salahnya kalau wakil rakyat ialah bangsa Cina? Bukan pun salah, kata mereka, selagi hak-hak
orang keistimewaan bangsa Melayu tidak terjejas atau diabaikan. Jadi apabila Mahathir kata apa salahnya jika kita dapat Perdana Menteri bukan Melayu, ini satu lagi permainan isu 3R daripada Tun. Mahathir berkata demikian mengulas keputusan PRK Kuala Kubu Bahru yang mengangkat calon luar oleh Pakatan Harapan PH, Pang Syok Tau, yang menewaskan calon Melayu Perikatan Nasional PN, Khairul Azhari Saud dengan majoriti 3,869 undi. Mengulas lanjut, Mahathir berkata situasi itu biasa kerana majoriti pengundi yang terdiri daripada Melayu mahukan calon PH untuk menang. Tidak salah kerana ini kehendak Melayu, kata Tun Mahathir. Ini satu sindiran yang cukup panas. Sebelum ini, Mahathir meramalkan calon PH akan menang pada PRK ini susulan perpecahan dalam kalangan pengundi Melayu. Pada Sabtu, Syok Tau menang dengan majoriti 3,869 undi, menewaskan 3 pencabarnya iaitu Khairul Azhari Saud dari Perikatan Nasional. Bekas Setiausaha Akhbar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkor Ming itu memperoleh 14,000 undi, sekaligus mempertahankan kerusi itu yang dimenangi DAP sejak pilihan raya umum ke-13. Pada pilihan raya negeri PRN tahun lalu, PH memenangi 14,862 undi dengan majoriti 4,119 undi dalam pertembungan 4 penjuru. Pada Disember 2018, Mahathir pernah mengeluarkan kenyataan bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri jika majoriti orang Melayu boleh menerima keadaan sedemikian. Beliau berkata, biarpun Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan seseorang Perdana Menteri dari bangsa apa, namun dinamik kaum di Malaysia akan menentukan jawatan utama kerajaan itu diterajui oleh kaum amanah. Kata beliau, keadaan sama juga berlaku di Singapura apabila Perdana Menteri mereka datangnya dari kaum Cina, memandangkan kaum itu adalah majoriti di sana. Mahathir main bangsa lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini berita paling menyedihkan untuk Perikatan Nasional dan khususnya para walaun yang ada di luar sana. Taktik anda untuk menjual kempen, menjual isu naratif konon kerajaan gagal, sebenarnya sudah tidak laku lagi. Boleh dikata babai. Kalau orang-orang Sabah kata babai gaman. Tiada guna lagi anda menjual naratif kerajaan gagal. Kerana pada waktu ini kita lihat kerajaan bukan gagal, tapi makin hari makin mantap. Anwar Ibrahim dijangka dalam masa 5 tahun ini, 3 tahun lagi, barulah selesai penggal Anwar Ibrahim. Nampaknya Anwar Ibrahim sedang perform, melaksanakan tugas dengan luar biasa, menyebabkan kemajuan yang luar biasa, pendapatan kekayaan yang luar biasa, penaikan pendapatan negara yang luar biasa, pelaburan yang luar biasa. Dia sangat perform. Jadi itu sebab itulah kempen menjual naratif kerajaan gagal tidak laku di KKB. Serangan berterusan pembangkang memburukkan kerajaan, gagal pesongkan pengundi untuk kali sokongan. Ini satu dapatan yang luar biasa. Gendang perang dalam PRK Kuala Kubu Bahru dimulakan Muhyiddin Yassin yang melaungkan 110% yakin Perikatan Nasional akan merampas kerusi Dewan Undangan Negeri itu. Namun demikian agak memalukan kerana laungan 110% Muhyiddin itu akhirnya makan diri dan hanya memalukan diri sendiri, terpalik dan sebagainya. Alasan pengerusi PN ialah kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim yang didakwanya sudah gagal sejak ambil alih pentadbiran Putrajaya pasca PRU 15 pada November 2022, kehabisan modal untuk memikat hati pengundi. Sebenarnya apa yang berlaku ialah Perikatan Nasional lah yang sebenarnya kehilangan modal, kehabisan modal untuk memikat para pengundi. Dan
Yang gagal Perdana Menteri itu bukan Anwar Ibrahim, tetapi seringkali netizen dan penganalisis politik menyebut sebagai orang yang terkenal sebagai Perdana Menteri gagal dan satu-satunya Perdana Menteri yang meletakkan jawatan ialah Muhyiddin Yassin. Belum pernah ada di Malaysia ini Perdana Menteri yang meletakkan jawatan karena kehilangan sokongan di Dewan Rakyat. Hanya Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad. Apa yang tidak jadi modal? Apa yang tidak jadi modal serangannya? Daripada isu subsidi, kos sara hidup, kenaikan harga barang, isu pendidikan, sehingga kepada infrastruktur. Semuanya dijadikan bahan utama kempen bagi membuktikan bahawa kerajaan Madani tidak berupaya menyelesaikan masalah berkenaan. Juga hujahnya itu untuk menangkis telahan Presiden UMNO Zahid Hamidi yang lebih dahulu menyatakan yakin 100%. Itu bagaimanapun ditolak Muhyiddin sebagai berdasarkan keputusan calon dalam PRN 12 Ogos lalu, berbeza dengan PRK yang dikatakannya berlangsung dalam situasi baru. Mungkin apa yang dimaksudkannya ialah ikatan UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan semakin ditolak pengundi Melayu. Tetapi nampaknya itu tidak berlaku. Menamakan calon Melayu mewakili Perikatan Nasional, Presiden Bersatu yakin pilihan berkenan dibuat pada masa sesuai dengan berlatar belakangkan peratusan seimbang pengundi antara Melayu 49.3% dan bukan Melayu 50.6%, 30.6% Cina dan 17.9% India serta 2.1% lain-lain termasuk orang asli. Andai dicongak kasar, jika pengundi Melayu keluar lebih 80%, kita menang, kata Muhyiddin. Penganalisis sebenarnya mengendaikan pilihan PN mengetengahkan calon Melayu menimbulkan dilema buat penyokong UMNO. Pengundi Melayu yang dikatakan berpecah belah antara PN dan Barisan Nasional BN turut didakwa bersatu di belakang Khairul Azhari Saud selaku calon Melayu PN berdepan Pang Syok Tau daripada DAP. Turut bertanding ialah Hafizah Zainuddin, Parti Rakyat Malaysia dan Nyau Kezen Bebas. Menyasarkan untuk memanfaatkan ketidaktentuan undi Melayu itu, 2 minggu kempen PN lebih berkisar kepada memburuk-burukkan Pakatan Harapan PH daripada menabur janji apa yang ia sendiri mampu tawarkan kepada pengundi. Ini mendorong Menteri Besar Amiruddin Syari mengecam kempen manipulatif pembangkang dengan mendakwa situasi rakyat lebih buruk ketika bawah pentadbiran PN dan Muhyiddin. Pembangkang dakwanya turut memanipulasi pelbagai inisiatif kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri termasuk usaha membasmi miskin tegar. Harga barang itulah tema kempen mereka, tetapi mereka berasa tidak perlu untuk melihat pada harga ketika pemerintahan mereka, atau adakah bekalan makanan cukup ketika itu. Sekiranya sebarang cerminan dibuat, PN tidak akan terlalu cepat bercakap mengenai harga barang, katanya. Petanda kekalahan PN dalam PRK semalam tanpa mereka sedari sudah dibayangkan oleh keterlanjuran pemimpinnya sendiri. Daripada Muhyiddin, Presiden PAS Hadiawang, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan Azmin Ali selaku pengarah pilihan raya PN dalam PRK ini. Selepas Muhyiddin terbawa-bawa dengan keyakinan awalnya pada hari penamaan calon 27 April lalu, Hadi pula melabel DAP sebagai parti ekstremis. Taqiyuddin menakut-nakutkan pengundi akan ada pilihan raya semula dengan petisyen akan dikemukakan partinya di samping Azmin yang menolak mentah-mentah satu dapatan kajian di lapangan oleh Ilham Center yang meramalkan kemenangan tipis di pihak calon parti kerajaan. Keputusan diumumkan malam tadi menunjukkan betapa mereka semua tersilap kerana pengundi nampaknya lebih meyakini pentadbiran yang sama di peringkat negeri dan persekutuan berbanding pembangkang yang memasang angan-angan untuk menjadi kerajaan semula.
Kemenangan diharap-harapkan Muhyiddin untuk diwar-warkan sebagai pungutan suara penolakan kerajaan turut lenyap. Di sebalik sepatutnya akur bahawa PN memerlukan lebih daripada kebergantungan kepada undi Melayu untuk meraih kemenangan, Hadi yang tampil dengan ceramah grand finally pada Khamis harus menutup peluang untuk mendapat undi Cina. Gesannya kepada pengundi ialah supaya menolak calon PH daripada DAP yang didakwanya mengamalkan pendekatan ekstremis selain mau merampas kuasa politik secara halus dan licik sehingga boleh menyebabkan kekacauan dalam negara. Hadi mungkin terlupa Kuala Kubu Baharu dikuasai DAP sejak PRU 13 pada 2013. Menegurnya supaya jangan munafik politik, Ketua Penerangan UMNO Azalina Othman Said turut mengingatkan Hadi bahawa PAS dan DAP pernah bekerjasama bawah Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat sebelum kedua-duanya memutuskan hubungan pada 2015. Dulu boleh kerjasama dengan DAP, sekarang tak boleh. Dulu sayang, sekarang tak sayang, tak bolehlah begitu, katanya. Sama juga kritikannya terhadap Taqiyuddin yang menyatakan selepas pelancaran manifesto calon PN Isnin lalu bahawa pihaknya mahu mengemukakan petisyen pilihan raya sekiranya PH memenangi PRK Kuala Kubu Baharu seolah-olah seperti tahu bahawa mereka akan kalah. Ini selepas Taqiyuddin mendakwa mempunyai bukti berlaku penyaluran yang disifatkannya sebagai rasuah selain penyalahgunaan jentera kerajaan dalam PRK ini. Pada Azalina, kenyataan Taqiyuddin itu yang dibuat sebelum hari mengundi sekadar menunjukkan pembangkang, hanya mahu menakut-nakutkan pengundi daripada menyokong PH. Semalam pula, sebuah badan pemikir merumuskan PH memiliki sedikit kelebihan untuk mengekalkan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu di sebalik cabaran sengit itu. Ilham Center dalam kajian yang dilakukan di lapangan berkata strategi PN meletak calon BN Melayu bukan saja tidak berkesan, malah kempen tema agama serta kaum digunakan gabungan itu sudah tepu ke siling. Kajian itu turut mendapati hubungan UMNO PH semakin serasi yang secara langsung meyakinkan pengundi putih untuk bersama menyokong calon perpaduan kali ini. Pemimpin UMNO pula hanya mengurus ahli mereka agar menerima semangat kerajaan perpaduan dan kelangsungan parti itu dengan kerajaan demi kebaikan masa hadapan. Sebilangan ahli UMNO yang protes dalam pilihan raya juga mulai kembali menerima hakikat UMNO bersama PH kerana tiada apa-apa kelebihan bersama pembangkang di Selangor. Apa kata Azmin? Tinjauan parti itu sendiri yang menerima banyak laporan risikan mendapati sambutan pengundi terhadap calon PN sangat positif dan ia mempunyai peluang baik untuk memenangi PRK itu. Secara umumnya, sambutan cukup positif daripada rakyat KKB. Semalam, kita lihat bagaimana sambutan masyarakat India yang cukup baik menyambut kedatangan pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan mereka mendengar sendiri penjelasan dasar-dasar PN, kata Azmin Ali. Kepada Muhyiddin, Hadi, Taqiyuddin dan Azmin, dengarlah jawapan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail selepas kemenangan PAN malam tadi. Kempen PHBN dan Kerajaan Perpaduan ialah penyelesaian kepada masalah rakyat. Kempen PN pula tiada isi dan terus dengan taktik usang 3R. Isu kaum, agama dan institusi diraja. Suka atau tidak, PN perlu terima usaha mereka untuk terus menjajah cerita kerajaan gagal ternyata sudah tidak laku lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.